Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama baca umum kitab Ila Hudatul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan ma'ishin fi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran yang maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yu'aqqibhu din." Maksudnya Allah, orang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kefahaman di dalam agama. Awaitu ta'alum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadat istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalati ila khairin ibtiqa wa jihdah mardatihi wa ruhi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Semudakan imam kita juga semudakan perwakilan, kemudian jawatan puasa surah, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya serahmat kepada Allah ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita sambung pengajian kita, insyaallah. Malam ini sebelum kita baca hadis, kita baca tauhid ataupun bab akidah. Lihat kepada malam ini berkenaan dengan sifat hidam, sifat hidam kepada Allah Ta'ala. Hidam maknanya sedia, hidam maknanya sedia. Hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikannya tiap-tiap sesuatu yang ada. Tidak artinya sedialah. Maksudnya dia ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Karena Allah Ta'ala tidak ada permulaan wujud, dan dia wujud dengan sendirinya. Sebab kalau ada permulaan wujud, sudah tentu ada yang mencipta dan menjadikan Tuhan, jadi Allah Ta'ala.
Sebab Allah Ta'ala tu dia tak ada permulaan. Kalau ada permulaan sama seperti makhluk, kita ada permulaan wujud. Sebelum kita wujud, kita berada di alam roh, di alam janin, di alam roh dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tu dia tidak ada lah berada di alam roh, alam janin, sebab dia menjadi dengan sendirinya. Yang demikian tak dapat tidak, keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Mesti Allah Ta'ala itu dahulu daripada setiap sesuatu. Sebelum diciptakan alam, dia dah ada dah. Bukan maknanya ada alam dulu baru ada Allah Ta'ala. Jadi berbeza dengan orang-orang kafir. Orang kafir penyembahnya wujud dahulu, benda yang disembah wujud kemudian. Maknanya Tuhannya wujud kemudian. Sebab apa? Si pembuat Tuhan wujud dulu. Sebab Tuhannya kan dicipta, dibuat, ditukangkan, diproseskan, ditempa dan sebagainya, dan diolah dan sebagainya. Jadi orang kafir ini, sebelum Tuhannya wujud, dia mesti ada pencipta Tuhan dia. Orang yang buat Tuhan tu, orang yang mereka cipta Tuhan. Jadi maknanya Tuhan ni wujud kemudian, pembuat Tuhan wujud dulu. Jadi berbezalah kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala, siapa wujud dulu? Allah kan? Allah Ta'ala lah wujud dulu, kita wujud kemudian. Kita yang dicipta ataupun kita yang kena cipta. Allah Ta'ala pencipta, maknanya dia yang awal. Yang awal wujud. Berbeza dengan orang kafir, orang menyembah batu berhala dan sebagainya. Maknanya batu berhala itu wujud kemudian. Mestilah wujud pembuat patung dulu. Dah ada pembuat patung, baru ada patung. Kita faham lah. Gitu. Jadi demikian itu tak dapat tidak, keadaannya lebih dahulu daripada setiap sesuatu. Kiranya Tuhan itu tidak lebih dahulu daripada sesuatu, nescaya boleh jadi sesuatu yang bersifat dengan sekidam, maka jadilah ia qadim. Contohnya ialah si Zaid. Apabila dikatakan dia bersifat dengan sifat anjur, maka disebutkan dia penganjur. Contohnya Zaid, apabila dikatakan dia bersifat dengan anjur, maka disebutkan dia penganjur. Dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama makna dengan idam atau qadim, iaitu azali. Azali apa? Dengar perkataan azali? Siapa beza azali dengan qadim? Adakah qadim dengan azali benda yang sama? Sekarang ulama menyatakan kedua perkataan itu adalah sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata perkataan qadim dan azali itu ada beza. Sebab apa? Qadim itu disebut pada perkara yang ada, mana mawjud sahaja, itulah zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala itu qadim dan sifat Allah Ta'ala itu qadim. Adapun azali disebut pada perkara yang ada, mawjud seperti zat Allah Ta'ala, dan kudrahnya itu azali. Dan kudrahnya itu azali. Ataupun makhluk itu wujud di azali dahulu. Selepas berada di azali, kita berada di alam nyata, di alam habis atau di alam baru. Jadi bezalah, kata sebagai ulama. Jadi kata sebagai ulama bahawa qadim azali benda yang berbeza. Sebab apa? Qadim ini dia kata hanya khusus kepada Allah Ta'ala saja. Seperti zat Allah Ta'ala itu qadim dan sifat Allah Ta'ala itu qadim. Adapun azali disebut pada perkara yang ada. Ini mawjud seperti zat Allah Ta'ala, dan kepada perkara yang ghair mawjud. Ghair mawjud
seperti tiada yang menyerupai Allah Ta'ala itu sejak daripada azal tadi. Tiada yang menyerupai Allah Ta'ala itu sejak daripada tadi. Dan kita pun boleh dianggap sebagai bukan ghairul mawjud. Kita bukan ghairul mawjud pun. Kita bukan wujud pun, kita ni ghairul mawjud. Sebab wujud hakiki itu siapa? Allah. Kita bukan wujud hakiki pun. Sebab kita akan binasa. Pada masa dalam keadaan itu kita akan mati dan binasa kan. Jadi maknanya dalam azali ini dia boleh dua. Kalau qadim hanya pada Allah Ta'ala dan kudrah Allah Ta'ala yang dan sifat Allah Ta'ala yang qadim. Sedangkan azali boleh kepada Allah Ta'ala dan boleh juga kepada makhluk. Sebab kita ini pun asalnya berada di azali. Kita wujud di azali. Mana rezeki kita, ajal maut kita, kan, jodoh kita dan sebagainya, semuanya telah ditentukan di azali. Jadi maknanya qadim itu khusus dan azali itu umum. Tiap-tiap qadim itu azali, tetapi tiap-tiap azali itu tidak disebutkan sebagai qadim. Tak disebutkan sebagai apa? Kita sudah tahu lah perbezaan antara qadim dengan azali. Sebab kita kadang-kadang keliru lah. Keliru apa beza qadim dengan azali. Jadi qadim ni hanya khusus kepada Allah Ta'ala. Azali ni boleh untuk Allah dan boleh untuk selain daripada Allah Ta'ala. Atau dikatakan ghairul mawjud. Ghairul mawjud maknanya tidak wujud. Kita ni pada dekatnya pun tak wujud pun. Sebenarnya sebab sebenarnya yang wujud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita artinya sedia. Sifat sedia Allah Ta'ala itu maknanya menafikan ada permulaan bagi Allah Ta'ala atau ada sesuatu yang mendahulukannya. Nampak? Jadi bila sebut Allah Ta'ala sedia, maknanya kita menafikan ada permulaan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tiada permulaan. Ataupun ada sesuatu yang mendahului Allah Ta'ala. Sebab apa tiada sesuatu pun yang mendahulukan Allah. Ada Allah Ta'ala itu tak ada siapa yang jadikannya. Ada Allah Ta'ala tidak ada siapa menciptakan. Itu maksudnya tidak. Sebab Allah Ta'ala ni dia bersifat khaliq. Khaliq ni pencipta. Kita ni makhluk. Kita yang kena cipta. Kita yang kena cipta. Jadi mestilah pencipta, mestilah wujud awal dahulu. Pencipta yang kena wujud awal. Yang kena cipta, yang kena cipta ialah makhluk. Wujud kemudian. Jadi berbeza dengan orang-orang musyrikin, orang kafir. Jadi maknanya Tuhan mereka itu wujud kemudian. Sebab apa? Pencipta itu wujud dahulu. Mereka cipta Tuhan mestilah wujud dulu. Pencipta patung berhala mestilah wujud dahulu. Lepas wujud barulah ada Tuhan. Yang kita oleh mereka patung berhala yang mereka kita mengikut kepada naluri mereka dan juga kehendak mereka. Macam mana Tuhan yang mereka nak cipta aja. Baik. Dia adalah khaliq pencipta dan kita adalah makhluk yang kena cipta. Wujud Allah Ta'ala itu adalah sedia tanpa permulaan. Andainya kita menyatakan ada sesuatu yang menurut Allah Ta'ala, itu adalah mustahil. Mustahil lah. Mustahil kalau kita katakan Allah Ta'ala itu ada. Maknanya ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Dalam matan disebutkan bahawa matan dalam risalah tauhid dikatakan bahawa apabila Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, maka jadilah dia qadim. Qidam artinya sedia, maka qadim artinya sedia ada ataupun tersedia. Artinya menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Apabila kita menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia, maka sudah pasti Allah Ta'ala itu telah sedia ada sebelum adanya sesuatu. Itu maksud sedia tu. Kenapa kita katakan Allah Ta'ala itu sedia?
Kerana maknanya dia sedia ada lah. Sedia ada lah. Kan? Mana sebelum terjadinya alam, memang dia dah sedia ada lah. Kan? Sedia ada. Sedia Allah Ta'ala itu menunjukkan keadaannya telah tersedia atau sedia ada. Maka semua Allah Ta'ala itu idam atau qadim, dan keadaannya itu qadim. Jadi sifatnya itu idam dan keadaannya itu qadim. Qadim, idam ini benda sama lah. Cuma idam ini menunjukkan kepada perbuatan. Perbuatan hal keadaannya. Hal kalam Allah Ta'ala itu yang bersifat dengan qadim. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat idam. Gitu. Baik. Kemudian dalam membahaskan perkataan qadim tadi, ada satu perkataan yang bersama dengan yaitu azali lah. Betul? Kedua perkataan ini ikut dengan ulama sama ada dari segi kehendak dan maksudnya adalah sama. Tapi pada setengah ulama lain menyatakan kedua-duanya berbeza. Yaitu istilah qadim itu dikaitkan dengan sifat Allah Ta'ala yang ada ataupun mawjud saja. Contohnya, zat Allah Ta'ala itu qadim, sifat baqa Allah Ta'ala itu qadim, dan seluruhnya bagi sifat-sifat yang lain. Azali ialah sesuatu yang dikaitkan perkara yang ada, mana mawjud, seperti menyatakan zat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali, dan sifat qudrah Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Perkataan azali ini boleh digunakan untuk perkara yang bukan mawjud juga. Sebagaimana dia boleh digunakan untuk benda mawjud, iaitu zat Allah Ta'ala. Mawjud benda ada lah. Mawjud maksudnya ada. Jadi perkataan azali ini boleh digunakan untuk zat Allah dan juga sifat Allah Ta'ala. Tetapi dia juga boleh digunakan untuk ghairil mawjud, mana benda yang tidak wujud. Dengan contoh menyatakan tiada Tuhan yang menyamai Allah Ta'ala sejak daripada azali. Mana sejak pada azali ini memang tidak ada Tuhan selain hanyalah Allah Ta'ala sajalah yang hakikatnya wujud. Kita juga boleh kita gunakan perkataan azali itu kepada sesuatu yang punya maksud umum yang tertakluk kepada kehendak Allah Ta'ala. Seperti kita katakan bahawa nasib kita telah ditentukan sejak azali. Syurga dan neraka telah ada sejak azali. Sejak azali kita memang dah ditentukan. Kita punya ajal maut kita telah ditentukan di azali. Kita tak katakan ajal maut itu ditentukan di qadim, tidak. Nampak? Kita tak katakan ajal maut kita berada di qadim. Sebab sifat qadim ni yang untuk Allah Ta'ala saja. Untuk Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala itu dikatakan qadim. Kita ni di azali. Ketentuan hidup kita contohnya ditentukan di azali. Ajal maut kita ditentukan di azali. Cuma kita ada usaha dan ikhtiar. Kan? Kita ada usaha dan ikhtiar. So kena usaha dan ikhtiar lah. Contohnya ketentuan azali menyatakan kita ni mati di mana. Kita ni mati di mana, pukul berapa. Katalah kita mati di Mekah. Kan? Kita mati di Mekah atau Madinah. Pukul berapa, tarikh bila. Nampak? Jadi ketentuan kita, jadi benda itu boleh berubah dengan cara pada masa tersebut kita tak pergi ke Mekah atau Madinah. Kita tak jadi pergi. Kita tak jadi pergi, maknanya tak adalah kita akan mati di sana. Mungkin kita akan mati di tanah air dan sebagainya. Ketentuan di azali kita akan berkahwin dengan si A pada sekian-sekian bulan. Itu ketentuan azali. Tapi dengan usaha dan ikhtiar kita tak nak. Kita tak nak kahwin dengan orang itu, mungkin buat akhlaknya buruk dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita tak jadi kahwin dengan orang itu. Betul?
Jadi akhirnya kita telah merubah sesuatu benda yang diazali. Nampak? Mana dengan usaha dan ikhtiar, dengan doa kita kan, maka benda itu boleh berubah. Itu. Baik. Jadi jelas ni bahawa kata azali itu boleh meliputi perkara yang ada, maujud, dan perkara yang ghairi maujud, mana benda yang tiada. Kerana itu perkataan azali lebih bersifat umum dan qadim itu bersifat yang khusus yang hanya dikaitkan dengan hal-hal ketuhanan. Oleh sebab itu tiap-tiap yang qadim itu azali, kerana zat dan sifat ketuhanan itu memangnya telah sedia ada, tidak didahulukan oleh sesuatu. Akan tetapi tiap-tiap yang azali tak boleh disebut sebagai qadim, kerana qadim itu hanya dikaitkan dengan hal-hal berkaitan dengan kemuliaan zat dan sifat Allah Ta'ala saja. Okay? Jadi mana tiap-tiap azali tak boleh dikatakan qadim, tapi setiap qadim, setiap benda yang qadim boleh kita katakan azali. Setiap benda yang qadim boleh kita katakan azali, dan setiap benda yang azali boleh kita katakan qadim. Contohlah yang lain, contohnya setiap nabi, setiap rasul adalah nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Betul? Mana setiap rasul adalah nabi, dan tidak setiap nabi itu adalah rasul. Kerana nabi hanya, kerana rasul hanya 313 orang rasul saja. Betul? Sedangkan nabi jumlahnya lebih daripada itu, banyak. 10,000 nabi. Betul? Itu dikatakan umum khusus min wajhin, umum khusus pada satu wajah. Ini dia ada pembahasan kerana perkara tadi. Boleh? Atau bezalah antara qadim dengan azali. Kemudian qadim pula dia ada qadim zati, qadim sifati, qadim ilahi, dan juga qadim zamani. Boleh? Wallahu a'lam. Tutup. Dah selesai kan. Yang penting kita dah baca sikit bab tauhid ni. Kita sambung hadis kita. Untuk soal apa tu? Masuk dah bilang. Masuk kan? Masuk sikit lah. Okey. Lihat rukun puasa. Puasa dah dekat. Nah, puasa ni kita dah Rejab, lepas tu Syaban, dan Syaban Ramadan. Masya-Allah. Cepat kejap kan, masa berlalu cepat dan pantas. Okey, sampai mana tu? Ayat bayat puasa selesai lah. Haji lah. Mengerjakan haji. Dalam Quran. Okey. Surat 86. Saya 86 kan? Jadi tu apa? 87. Okey, 87. Untuk yang Rumi 87. Dalam Quran banyak disebut perkataan takwa kan? Dalam Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya, serta banyak pula dapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang takwa, sebagaimana pada ayat perintah puasa. Takwa seperti mana yang telah terangkan pengertiannya mengandungi makna memelihara diri daripada api neraka. Kata mana takwa, kita nak jaga diri kita daripada azab neraka. Itu mesti ada sifat takwa. Mana takwa takut dah. Dia ada beberapa istilah yang sama dengan takwa, seperti khauf. Khauf pun juga makna takut. Yakhsha, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama.
Sini orang yang takut, paling takut di kalangan hambanya yang ulama pun paling takut juga. Dan takwa ni istilah yang popular di kalangan kita. Contohnya Masjid At-Taqwa. Dan dalam bahasa Melayu pun penggunaan takwa juga digunakan. Takwa. Jadi dia dah dijadikan bahasa Melayu, tak asalnya bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Melayu ni banyak perkataan Arab pun yang diambil. Jadi perkataan ikhlas daripada bahasa Arab, takwa daripada bahasa Arab kan, zuhud pun dalam bahasa Arab, betul? Musyawarah daripada bahasa Arab, musyawarah pun daripada bahasa Arab. Banyaklah perkataan-perkataan bahasa Arab ni dijadikan sebagai bahasa Melayu. Gitu. Jadi takwa ialah sebaik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Takwa ialah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Kali ini maka amatlah tepat semakin pemakaian perkataan ini untuk dijadikan sebagai hikmah puasa. Yang tepatlah kata para ulama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipatukan pada kamu berpuasa sebagaimana dipatukan pada umat-umat yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kan? Sebab dengan puasa tadi sikit sebanyak dia akan dapat mendidik kita lah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Okay? Sebab nak katakan orang Islam bukan main. Orang mengaku beriman bukan main. Nak mengaku takwa ni yang susah sikit. Aku bertakwa, kan? Akulah orang yang bertakwa. Jarang orang cakap macam tu lah. Akulah orang yang paling bertakwa. Biasa orang cakap aku ni orang Islam ataupun aku orang beriman, kan? Aku Islam, aku orang beriman. Jarang orang cakap aku ni orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab setiap orang yang Islam, yang beriman, belum tentu dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu cara nak didik kita takwa ni itu dengan berpuasa. Sebab berpuasa ini ialah ibadah yang berbentuk, dia bukan berbentuk perbuatan. Puasa ni dia hanya di mulut. Ibadah hanya di mulut. Dan banyak orang mengaku dia berpuasa, tapi dia belakang kita tak tahu dia makan dan sebagainya. Jadi orang yang berpuasa ni dia dapat mendidik diri dia. Tapi dengan betul-betul dia tak berpuasa. Berpuasa menahan daripada makan dan minum, kemudian mulut dia, tangan, kaki dan sebagainya semua dijaga supaya tujuannya nak jadi orang bertakwa lah. Kerana perkataan takwa itu definisinya dalam masyarakat intisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi bisirri wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala tinggalan Allah Ta'ala bisirri wa alaniyah. Sama ada orang nampak atau orang tak nampak, tetap dia berpuasa, kan? Itu sebab hikmah puasa. Dan banyak lagi hikmah puasa ni. Dia sudah kesihatan pun bagus juga, betul? Kemudian dengan puasa juga kita buat ibadah. Kalau dalam bulan puasa, tengoklah orang rajin ibadah. Ramai masjid surau penuh. Bayang sunat boleh buat banyak kali, kan? Jadi banyak kali 20 rakaat boleh buat sunat. Tapi kalau bulan puasa boleh buat 20 rakaat. Susah. Tak dapat pendekaan pun susah. Tak dapat 2 pun ramai juga kan. Tak dapat 2 pun tak dapat. Lepas main waktu kan terus salam, terus berangkat. Tak ada nak buat sunat-sunat pun. Tapi kalau bulan Ramadan, tengok orang boleh-boleh kan. Banyak masjid surau penuh orang sunat-sunat. Baik. Takwa hasil daripada puasa dan dari amal-amal lain adalah satu derajat.
Dan makam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam itulah takwa. Betul? Makam yang paling tinggi dan mulia pada pandangan Islam. Sebab Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Menurut pengajaran Quran, ukuran kemuliaan pribadi seorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsawanannya atau kepandaiannya atau kekayaannya atau kedudukannya, gelarannya dan lain-lain sebagainya. Tetapi ukurannya itu terletak pada takwa. Semua takwa. Okey? Demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa kerana hikmahnya itu takwa. Sedikit makam di sisi Allah Ta'ala, tetapi untuk mencapai tidaklah mudah. Nampak? Dia makam tinggi takwa tapi nak capai, masalahnya nak capai itu. Sampai pun tak capai. Itu takwa tadi. Kerana semata puasa dan berlapar saja belumlah tercapai makam takwa tadi. Kerana kalau demikian, maka alangkah murahnya nilai takwa. Murahlah nilai takwa tu mana semua orang mencapai. Itu sebabnya tak ramai orang mengaku dia bertakwa. Kalau mengaku Islam, beriman tu ramailah aku ni orang Islam, aku ni orang beriman, atau dia tu orang beriman, kan? Tapi nak ngaku aku ni orang bertakwa susah. Susah kita nak impor macam tu. Tapi kalau ada orang macam tu, aku bertakwa, mungkin dia akan angkat diri dia sendirilah. Macam tu. Sebab makam takwa ni susah nak capai. Dan yang hanya boleh bagi nilai orang tu takwa tu ialah Allah Ta'ala je. Betul? Allah Ta'ala je boleh bagi nilai. Orang ni orang takwa atau tak takwa. Macam tu. Puasa bukanlah semata lapar, sedang nafsu masih tidak puasa, dan budi pekerti masih juga puasa. Tetapi puasa adalah pelapar untuk mendidik pribadi menjadi orang yang patuh, lagi berbudi serta bertimbang masa, serta berusaha melipat gandakan usahanya mengingati kebesaran Allah Ta'ala kerana melakukan kebaikan, menjauhi di atas sama ada dengan hati, perkataan dan perbuatan. Kalau tidak demikian, maka puasa semata-mata lapar dan dahaga. Sabda Rasulullah SAW, man lam yada' qawl az-zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah Ta'ala pada makanannya dan minumannya yang ia tinggalkan. Kemudian kelima, haji. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Makkah. Haji adalah ibadah. Menunaikan ibadah adalah berarti menunaikan perintah Allah Ta'ala. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud keduniaan, kerana haji itu bukanlah urusan dunia, tetapi urusan agama. Kewajipan menunaikan haji terangkan Allah Ta'ala dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi mana kerana Allah Ta'ala wajib atas manusia pergi ke rumah itu, iaitu setiap dia berpuasa mengadakan perjalanan kepadanya, dan barang siapa yang kubur maka semua yang Allah Ta'ala kaya daripada alam semesta. Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Nampak? Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Mana kepayahan daripada segi kesihatan kita kan, wang ringgit kan pun perlu disediakan lah. Kalau tak ada wang ringgit pun tak dapat nak sediakan. Sekarang ni pun kota haji kota bayaran haji pun dah naik. Betul? Untuk yang
Berapa tu? B40 kan? B40 pun dah 12,000 kan? 12,000 lah. B40 12,000. Betul tak? Tapi yang lain tu ditambung oleh kerajaan lah. Betul. Jadi maknanya kami menunjukkan peningkatan. Harga pun naik. Kalau dulu dah 10,000, sekarang 12,000. Umrah pun juga pun semua dah harga dah semua naik. Betul. Jadi maknanya dari segi persiapan kena ada wang ringgit pun kena ada wang ringgit untuk pergi ke sana. Kemudian yang ditinggalkan pun, ahli keluarga kita yang tinggalkan pun perlu juga disediakan wang ringgit. Tak boleh kita banyak pergi ke Mekah gaji, tapi wang anak-anak kita itu kelaparan, tak ada makanan dan minum pun tak boleh. Jadi punya anak pergi ke sana pun perlu ada kesihatan sehat sebenarnya. Sebab sana berjalan jauh, jauh. Kalau di Arafah tu pun, memanglah ada pas. Tapi di Arafah tu pun nak pergi satu tempat di Arafah tu pun jauh juga. Hari tu pun saya pergi umrah pun turun daripada pas tu pun nak pergi ke Jabal Rahmah tu pun jauh. Jabal Rahmah tu kan, yang bukit tu pun jauh juga. Menapak juga tuan-tuan jauh. Jadi maknanya bukan bas tu hati-hati berhenti Jabal Rahmah tu, tak ada. Bas pun dia ada tempat berhenti, tempat parking bas saja. Tempat turun parking bas semua kena turun jalan menapak. Pergi kat tempat kita punya jamaah tu. Kalau kita pergi jamaah pun jauh ni lah. Semua menapak. Bukannya kesihatan kena kuat bila kita nak pergi sana. Bukan saja menapak jauh, bukan orang pun ramai, berlimpih-limpih, bersesak-sesak dan sebagainya. Nak buang air pun di Mina pun, di Muzdalifah pun jauh susah, orang ramai. Tandas pun tak banyak, kena beratur banyak situ. Itu belum dengan hujan, panas dan sebagainya. Jadi ujian yang berat, dalam kepayahan dan kesusahan. Namun demikian orang Islam itu tetap menghadapi dan menanggungnya kerana pasangan yang tentu lagi dibilang. Kerana dia mengetahui dengan demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Jadi kita akan jadi duyuur rahman. Sebabnya Islam yang ini namanya duyuur rahman. Duyuur maknanya duyuur maknanya tetamu ar-Rahman. Duyuur rahman. Ada duyuur rahman. Orang pergi umrah pun dikatakan duyuur rahman juga. Duyuur rahman. Ya duyuur rahman. As-sakinah duyuur rahman. Ketika masa pergi umrah itu, kalau masa nak pergi masuk Raudah tu kan, masuk Raudah tu kan, di kalangan bangsa-bangsa yang bukan Melayu dah, bangsa Arab dan sebagainya, ada yang kena berlari lagi lah nak masuk. Setelah mereka ada registrasi semua yang gunakan nusuk tu, jadi siapa yang terpilih masuk ke Raudah masa pada pukul sekian-sekian, maka dia masuk lah. Ada yang kadang-kadang berlari-lari nak masuk ke Raudah tu, ada yang berlari. Gitu. Itu semangat sekali lah. Tapi yang orang Arab yang jaga tu jaga. Ya, sakinah duyuur rahman. Sakinah maksudnya tenang, jangan berlari gitu. Tenang, jangan berlari. Tak perlu nak berlari. Tapi kadang ada juga orang Arab ni berlari nak masuk ke Raudah tu kan. Tapi yang jaga tu Syekh Arab yang jaga budak Arab kan, pakai jubah tu kan, serban tu kena sakinah ya duyuur rahman. Mana dia suruh tenang, jangan berlari, nanti kejatuh. Ada tu masing-masing dapat tempat nanti insya-Allah.
dalam raudah. Sebab dalam raudah tu bukan yang besar pun tempat dia, kecil je. Itu sebabnya sekarang ni tahun yang 2004 ni, mulai 2004 hanya sekali saja digunakan masuk ke dalam raudah. Mana setahun sekali saja. Setahun sekali saja boleh masuk ke raudah. Kalau masa dulu 2 tahun, 2 kali boleh masuk. Satu melalui muasasah, satu lagi menggunakan nusuk aplikasi nusuk tu. Ada tu. Baik. Baik, kemudian ibadah haji tidak sebagaimana ibadah lain yang boleh dilakukan sewaktu dalam tempat kediaman di negeri sendiri. Kerana haji mengendaki kepada waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu pula, serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan. Dia perlukan duit, perbelanjaan, dan kita kena menyimpan duit, kan? Kena ada simpanan, barulah boleh kita pergi ke sana. Kalau tak ada simpanan, jangan pergi. Kemudian kesihatan badan, sihat. Sebab apa di sana ada perubahan cuaca di tempat kita dekat sana adalah tak sama cuacanya. Lepas tu sana kita akan menampak jauh, nampak kan? Nak masuk dalam Masjidil Haram pun jauh, nampak Masjidil Haram tu kan? Nak tawaf pun 7 kali pusingan pun pusing jauh. Lepas tu sa'i pun nak berkipit-kipit, kita nak tawaf tu berkipit. Itu biasalah, normal lah. Sebab yang pergi ni bukan kita je, orang lain pun pergi, seluruh dunia semua berkumpul. Seluruh dunia, orang Turki kan, Morocco, Jordan, Oman kan, Indonesia, Thailand, Jepun, Uzbekistan dan lepas tu Aljazair, Morocco, mana seluruh dunia lah tuan, berkumpul di satu tempat. Satu tempat dalam Kaabah, di dalam Kaabah kan semua tawar sebagainya. Itu kerana sesak-sesak, jadi mana cabaran tu lah, sebabnya kena sehat. Sebab bila nak pergi haji, orang kena sehat. Nak sa'i pun jauh jalan daripada Sabah ke Marwah tu jauh. Ketiga di Arafah pun jauh, kita nak menampak sebab tempatnya bukan kecil, besar, kita nak menampak. Kemudian kita nak kena menampak juga, nak pergi melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula, kita nak menampak untuk pergi melontar, semua menampak. Okay? Sebab kesihatan, kesehatan kaki kena kuat lah kalau nak pergi ke menunaikan haji ni. Badan tak kuat ke sebabnya ada yang kadang-kadang orang yang telah terpilih, jadi ada orang dah terpilih tu tahu tu nak pergi, tapi sebabkan kesihatan tak mengizinkan, tak dapat pergi. Tak berani, tak benarkan. Dan siapa yang kesihatan tidak mengizinkan, walaupun nama dia naik untuk tahun itu, tetap dia tidak dibenarkan pergi. Tak benarkan. Dia akan bagi pada orang lain pula yang sehat untuk pergi. Okay. Dan kemudian terpaksa meninggalkan kampung halaman serta rumah tangga dan mengharungi lautan yang menggunung dengan menanggung bermacam kebayaran. Ini kalau yang naik kapal lah. Kalau naik kapal, kalau kita nak ke tempat terbang ni, biasa kita kapal terbang kan pun 8 jam juga perjalanan jauh kan, dia kapal terbang. Kemudian sampai sana ada yang special daripada custom kan, lepas tu nak naik bas pun lagi. Selepas inspection semua kan, kita turunkan barang-barang kita, masuk dalam bas pula. Lepas dalam bas pula naik bas pula, jalan lagi kan, dan lagi jauh. Jauh perjalanan je lah. Tu sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjid Nabawi. Daripada Mekah Madinah pun jauh perjalanan dia 500 km. Mana memang ujian betul lah untuk orang yang pergi sana.
Dan semua ini terpaksa dilakukan dengan hati yang sabar. Dan semua ini adalah semua ini oleh Islam dinamakan sebagai jihad, yaitu perjuangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, jihadul kabir was-saghir wa ta'if wal mar'ah hajju wal umrah. Jihad orang tua dan kanak-kanak dan orang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Aisyah pernah bersabda, yang pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naro jihad afdalu amal apala nujahidu qala la, lakin afdalu jihad hijjul mabrur. Ya Rasulullah, kami berpendapat jihad adalah seafdal amal, maka adakah kami akan berjihad? Ia bersabda tidak, tetapi jihad yang afdal itu ialah haji yang mabrur. Mana haji yang mabrur itu merupakan satu jihad juga. Kita kenapa pergi ke haji yang mabrur? Sebab dia akan melatih kita sabar. Kemudian di waktu haji pun ada benda-benda yang kita ditegak, benda-benda yang diharapkan kita buat. Sebab kalau kita buat, maka haji kita akan terdendam. Kita akan terdendam. Ada 13 larangan. 13 larangan kita mengadakan haji atau umrah. So jangan buatlah larangan tersebut. Macam tu. Sebab kalau kita larang dan kita buat nanti, kita akan dikenakan dam. Mana ada tegak halal, bukan sesuka hati kita. Mana kalau pergi haji suka hati kita nak buat. Aku nak buat macam ni lah, banyak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh sesuka hati kita nak buat tu, nak buat ni dan sebagainya. Haji adalah ibadah untuk diri seorang, dan untuk menyempurnakan ibadah itu, ini maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari rukun dan adab haji dengan betul. Sebenarnya kalau sebelum pergi haji kita ada kursus. Kita ada kursus haji kan. Ada berapa siri? 12 siri kan? Sebelum kita 12 siri lah bagi orang yang nak pergi menunaikan haji. Biasanya ada, kadang dia buat hari Sabtu, kadang dia buat hari Ahad. Dia tengok tempat lah. Biasanya seminggu sekali dia akan buat. Dia ada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4 kan. Supaya kita ni ada ilmu lah berkenaan dengan haji. Tak adalah kata tiba-tiba nak pergi haji, tapi ilmu haji tak tahu main hantam je. Sebab dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Nak tahulah beza mana hukum haji, mana wajib haji dan sebagainya. Apa itu sa'i, apa itu tawaf. Tawaf tu macam mana nak kena buat, macam mana ni kita nak menghadap, mulai daripada mana ke mana. Kalau kita nak tawaf, kena tahulah pakaiannya macam mana kita nak tawaf. Itu kena tahu. Kemudian kalau muslim haji lah, dia ada haji ifrad, dia ada haji apa tu, ada ifrad, ada 3 jenis haji kan. Haji tamattu, haji ifrad, dan apa lagi tadi kan, haji kirat kan. Ada haji kirat. Pada ada yang kita buat umrah dulu kemudian haji kemudian. Ada yang kita buat haji dulu kemudian umrah kemudian. Ada yang kita buat serentak. Kita niat serentak, mana kita niat haji dan umrah serentak. Gitu. Kita tahulah perbezaan gitu. Gitu. Dan kemudian sebaya hajinya itu timur ta'ala. Dan inilah yang dimaksud daripada bukan namanya, bukan pula perhiasan dan pakaiannya. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah haji merupakan satu muktamar yang maha besar kan. Tanda situ lah. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Dua situ. Yang kami ada anak punya kata tak, kalau orang Jemaah tak betul diiringi oleh mahram, waktu dalam haji punya sekali tak perlu diiringi oleh mahram. Kalau orang pergi kan, kalau dulu dia ada mahram kan.
Itu tak tahu lah syaratnya. Ada syarat baru ke? Ada dengar lah, kalau tak tahu lah kan. Ada, tak tahu lagi syarat tu. Tak tahu lagi syarat baru. Dan kalau ia tu memang kalau dah dia buat macam tu kena ikut dia. Sebab kita lina. Kalau dia dah buat syarat tu kena ikut. Dan sebab benda tu biasanya dibincangkan dalam muzakarah haji. Dia haji pun dia ada muzakarah haji. Sebenarnya kalau benda tu dah diluluskan dalam bincang muzakarah hukum haji pun dah lulus, mana kita kena pun pakai lah benda tu. Macam ya, kita masuk dalam rukun. Tapi ialah ada hadis yang kata bila kita keluar tu mesti ada mahram. Ialah bila kita berhaji ni pun sebenarnya kawan kita pun ramai. Lelaki pun, perempuan biasanya takkan perempuan je. Lelaki lah perempuan lelaki saja kan, itu biasa dipisahkan. Okey, kemah lelaki lagi, kemah lelaki lain, kemah perempuan lah tak sama. Ada sebuah negara tu kadang-kadang bercampur. Dan satu kemah tu dia lelaki ke situ, perempuan pun ke situ. Tapi bukan Malaysia lah. Kalau kita Malaysia ni lelaki saja. Macam betul, lelaki saja, perempuan saja. Tak batasan aurat kan, itu aja. Sebab apa kadang-kadang ialah bila kita nak tukar-tukar pakaian kan, kadang nak tidur pun kadang-kadang nampak aurat kan ya. Jadi tak sonok lah, tak main lah perkara tu. Macam tu. Kalau ikutkan pun, kalau kita sa'i dan juga kita tawaf pun, kat situ pun kadang bercampur juga. Kalau ikutkan lah bercampur lelaki perempuan. Kalau mana ada pisahkan. Kalau tawaf ni orang lelaki sini, orang perempuan sini tak ada. Tidak dihasilkan. Orang lelaki perempuan tidak dihasilkan. Ada dia. Tak sama je tawaf sekali. Lelaki perempuan. Sa'i juga lelaki perempuan. Campur je. Kadang berasa-rasa kan. Ikan ada kita kena perempuan tak kena siapa. Dia tu. Kalau nak ikutkan lah, nak ikutkan. Kat situ pun ada lah pencampuran lelaki perempuan. Memang tak boleh nak elakkan ketika kita menunjukkan haji ataupun umrah. Dia tu. Ialah kalau kita berehat, bila berehat itu yang kadang-kadang takut aurat ternampak kan. Itu sebabnya kena ada penasihan ketika berehat. Mana kemah lelaki lain, kemah perempuan lain dan sebagainya. Kecuali lah kalau seandainya memang kata tak boleh dielakkan penuh kan, kemah penuh, kekurangan kemah, jemaah haji terlampau ramai, dapatkan sesak dalam satu kemah lagi perempuan, itu benda yang tak boleh dielakkan. Macam tu. Kalau boleh dielakkan, elak jangan ada dalam hidup satu kemah lelaki pun lelaki lah. Sebab kadang-kadang kita nak tukar pakaian, nak tukar tu dan sebagainya, jadi takut aurat tu nampak. Macam tu. Tapi kalau ketika tawaf, ketika sa'i ke, kita semua tukar aurat, dan perempuan tukar aurat dan sebagainya, memang tak nampak lah benda tu. Kita kadang sesak-sesak, gigi-gigi lelaki perempuan. Jadi biasalah kalau ketika umrah tak boleh dielakkan. Kadang-kadang mula-mula kita dengan jemaah kita untuk tawaf yang pertama, kedua, bila tawaf ketiga, mana pergi? Mana rumah kita kan? Ada hiburan. Sebab orang terlampau gigi-gigi, sesak je kan. Sebabnya kalau kita kumpulan kita duduk rapat. Duduk rapat. Jangan duduk jangan masing-masing. Sebab nanti bila dah terpecah, rapat balik tu dah nak cari balik susah. Sebab orang dah tutup dia, tutup dia. Tak boleh nak cari. Okey? Alright. Jom ni lah tengok. Kita tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa al-mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an ya alim. Lawlana qulubana bidun barakatika wa ta'ala. Allahumma faqad bidin Allahumma faqad
الدين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم